Kita mulakan kelas dengan bacaan kitab untuk ajar Muslim. Kelas dekatkan kepada kedua orang kita, kepada diri sendiri dan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Okey, semua datang ini. Okey, bagus. Okey. So, contoh, cuba tengok, semua tengok pages 348. So, hari ni kita akan ni lah, kita akan guna buku, sebab semua ada buku. Dan saya akan beri latihan nanti dah, lepas kelas. Cuba tengok muka surat 348. So, nanti kita akan buat kelas ganti yang ada kelas saya, ada meeting tu. Kita buat kelas ganti ni. Contoh 19.5. Muka surat 348 ni. Saya dah masukkan dalam WhatsApp tu. Nampak yang ni, nampak tak? Slide nampak tak? Nampak. Okey. Cepat masak Senin Berhad, incurred the following expenditure for the financial year ended 31st of May 2020 in relation to its manufacturing business. Cost of machine. Oh, yang minggu lepas tu. So, kita ada cost yang berkaitan dengan tanah kan. Cost of preparing, cutting and leveling land. Ada kata land tu. Prepare a site. Kalau dia lebih daripada berapa? Lebih daripada 70% daripada jumlah keseluruhan. Jadi 200 bagi 300. Yang ni 200 ni kan? 200 bagikan dengan 300, awak akan dapat 67%. Jadi kurang daripada berapa? Kurang daripada 70%. And therefore, agate would not be treated as
qualifying building expenditure. Maksudnya aggregate tu yang 300 tu, 300 keseluruhan tu dia tidak boleh, dia tak layak untuk only the cost of plant and machinery would be treated as qualifying plant expenditure. Only cost of plant maksudnya yang 100 saja yang layak bukannya 300. Atau awak kena highlightkan ya. Yang 100 saja yang layak tu. 100 saja yang layak, bukannya 300. Boleh awak take note lah kat situ. Only the cost of plant and machinery would be treated as qualifying plant expenditure. No relief would be given for levelling cost. Maksudnya untuk yang levelling cost 200 tu tak layak. Nak tahu dia layak ke tidak, awak kena bahagikan ya. 200 bagikan dengan total tu. Kalau dia lebih daripada 70%, jadi layak lah. Okay. Since the cost of installation 66.67 of aggregate cost, therefore the aggregate cost will not be treated as qualifying building expenditure. Yang layak, yang qualifying hanya apa? Yang qualifying saya tulis sekejap. Warna biru. Yang qualifying hanya apa? Yang qualifying boleh qualifying plan and expenditure ialah hanya apa? 100 tu iaitu cost of plant. Yang land tu, yang installation yang land tu, yang berkaitan dengan land tadi, leveling land dia tak layak. Sebab dia kurang daripada 70%. So kalau awak dapat sini lebih daripada 70%, jadi keseluruhan untuk 300 tu adalah layak. Okey. Purchase price of the building shall be the qualifying building expenditure. Maksudnya harga belian, the purchase price of the building shall be qualifying building expenditure. This amendment simplify the computation of industrial building allowance in the self-assessment regime of taxation. So dia layak with year effect 2005. Year assessment 2005. Selepas 2005, purchase price of the building shall be the qualifying building. Purchase price qualifying building. Qualifying maksudnya layak lah. Harga belian termasuk semua sekali adalah layak untuk dianggap sebagai QBE Purchase Industrial Building. Maksudnya kalau awak beli building tersebut, sebab dia tak ada harga tanah, tak ada berkaitan dengan nak buat bangunan, awak beli yang dah siap. Okey. Awak tengok dekat taman bandar Indapura di bangunan kosong, awak beli. So sebab itu harga dah termasuk harga tanah semua ya. So semua itu kalau yang semua terlayak lah. Tetapi kalau yang tadi, contoh tadi ialah awak buat sendiri bangunan. Okey. Jadi kalau kos tanah tadi, kalau dia layak bila mana dia nilai dia besar. Okey. Okey, dan seterusnya part of building used as part sebahagian sahaja digunakan untuk bangunan. Industrial building. Ini macam dekat ni lah.
industrial building kalau awak tahulah, macam dekat kalau nak pergi Senai Airport tu, dekat dalam-dalam tu ada industrial building. Okay, depannya Aeon Kulai ada industrial building, industrial park ya. Tapi kalau dalam kes ini, if the part of building which is not used part of the building which is not used SIB, industrial building, as industrial building is less than 10% of the cost of constructions. The whole buildings is to be treated as IB. Maksudnya sebahagian kecil lah. Kalau kita tengok kalau sebahagian kecil, ni kilang. Okey. Kecil je kat sini. Digunakan kurang daripada 10%. Dia tidak digunakan sebagai industrial building. Dia guna untuk tujuan lain. Untuk sewakan ke kepada orang lain. Tak ada kena-mena langsung ataupun untuk bisnes lain. Contohnya awak untuk buat homestay ke tak ada kena-mena dengan industrial building. Jadi the whole building is to be, kalau dia kecil saja, kalau dia ruangan kecil saja. Tapi kalau dia lebih, jadi kalau kurang daripada 10% digunakan untuk tujuan lain, jadi dianggap 100% boleh apa? Boleh dianggap sebagai industrial building. Contohnya daripada awak tengok gambar yang melorik tu, dia sikit je digunakan untuk tujuan-tujuan lain. Contohnya digunakan untuk buat tempat penginapan contohnya. Bukan penginapan kerja pun, penginapan homestay contohnya. Tapi kurang daripada 10%, jadi boleh sebab dia sikit saja. So disebabkan sedikit kurang daripada 10%, kita anggap tak kisahlah income tax tak kisahlah. Boleh keseluruhan building itu boleh kita. Apa? Encik bukan rekod Rekod. Saya rekod dekat ni. Teranjak saya. Boleh. Saya rekod dekat ni. Allah, saya teranjak saya. Tapi saya ni saya rekod lagi bagus awak beritahu. Okey. Yang tu saya ni saya rekod dekat OBS Studio tau. Jadi awak betul awak ingat tu. Yang ni saya rekod jap. Okey. Tapi kalau macam OBS Studio tu awak boleh nampak muka saya. OBS Studio nanti macam biasa awak nampak tu kan. Right. Okay, the cost of construction of non-qualifying part is exceed 10%. Kalau ia melebihi cost of construction awak highlightkan. Kalau awak tulis sikit ataupun awak dah boleh print out saya nota tu. Nota tu saya dah masukkan dalam Google Classroom if the cost of construction of non-qualifying part is exceed, melebihi. Kalau ia melebihi, yang tak berkaitan tu melebihi 10%, maksudnya banyak lah ni. Yang saya blurred tu maksudnya dia tak digunakan untuk industrial building. Okay, dia gunakan untuk tujuan lain lah Exceed 10%, melebihi 10%, then industrial building allowance is given on that proportion. Proportion maksudnya apa? Proportion maksudnya dia punya ni contohnya yang ni, yang kosong ni, saya buat bulat-bulat lah
Bulat. Ini nak untuk kilang lah. Kalau sini ialah 30%, yang ini untuk operation 70%. 70% ni untuk apa? Untuk industrial building. Yang bulat-bulat ni industrial building. Untuk tujuan industrial building lah. Untuk awak kerja-kerja, contohnya awak buat jentera. So adalah mesin-mesin kat situ Jadi 70% sahaja dibenarkan. Jadi kalau contohnya 95%, kalau contohnya 95% digunakan, jadi 100%. Kalau contohnya satu lagi, ini 30%. Satu lagi ialah kurang daripada apa? Kurang daripada, ni contohnya 5% saja. Ni 95%, jadi kita anggap sebagai 100% layak. Okey. Saya simpulkan lah. Kalau awak kalau hanya sedikit saja daripada, sebahagian kecil saja daripada bangunan itu digunakan untuk tujuan lain, bukan untuk tujuan bisnes, perniagaan, industrial building, untuk tujuan lain, jadi kita boleh anggap sebagai kecil, lebih akan berkurang daripada 10%. Jadi kita boleh anggap itu sebagai 100% lah, kita boleh layak. Tetapi kalau 30%, lebih daripada 10% digunakan untuk tujuan not used in the, bukan digunakan sebagai industrial building, jadi kita hanya layak mendapat daripada berapa persen saja. Dia kata proportion ni maksudnya apa? Dia akan, kita akan menilai sendiri, ataupun pihak income tax akan menilai sendiri, di mana 70% tu ruang yang digunakan untuk tujuan perindustrian. Okey, contoh 19.6 tu, so saya akan masukkan dalam WhatsApp contoh 19.6 tu. Awak boleh rujuk pada, tapi kalau boleh jawapan jangan tengok dulu ya. Apa yang ada buku tu. So awak boleh tengok juga, dan saya pun boleh tunjukkan juga lah ya. Ni. Okey, yang ni hanya untuk sebagai guideline saja. Awak boleh tengok buku awak. Malaysian Paints Sdn Bhd, a company manufacturing paints. Maksudnya ni satu syarikat yang membuat cat. Awak perasan kalau contohnya kat Lakin tu, dia ada kilang cat kan. Kat Pasir Gudang pun ada. Okey. Kilang cat Jotun ke, okey. So kalau kilang cat ni macam mana nak buat? Adalah bahan kimia ni untuk membuat cat. Dan adalah kilang dia. Kilang yang digunakan untuk membuat cat tu. Dalam kilang lah ya. Dalam kilang. For the domestic market has been carrying on business for several years. Contoh kejap masa awak sejak ni, untuk saya tunjukkan contohlah. Dia orang saya terpaksa ikut sebab apa ni? Yang ini contohnya paint building. Lakin.
Paint factory lah, factory. Ni lah kilang ni lah contoh lah. Okey. Ni lah contoh kilang ni lah. Susah sangat ni. Kilang ni untuk industrial building ni. Saya beri contoh lah. Pula pergi tadi. Urban Complex in Putrajaya use partly ya. Partly awak highlightkan partly. Boleh tak awak highlightkan sikit? Partly ni, sebahagian. Boleh partly ni. Sebahagian. So syarat dia kena apa? Berapa persen tadi? Dia mesti kurang daripada berapa persen? Nazrin, kurang daripada berapa persen? Untuk dia kita layak sebagai industrial building. Amira berapa persen? Dengar tak? Cepat. 10% ya. Awak boleh juga type boleh juga type. Kalau awak tak cakap, saya ada dua skrin ni. Awak kena jawab lah. Saya tanya awak kena jawab. Okey. Jadi, and partly as an office was constructed by the company. Satu untuk factory, sebahagian lain ialah untuk office. So dia ada cost of land 100,000, legal fees 7,000, architect fees 10,000, cost of terracing and leveling land 50,000, cost of internal roads 50,000, construction cost 155,000, wiring and plumbing 5,000. The building was completed and brought into use in September 9, 2017. The company used 1/11. 1/11. 1/11 ni maksudnya apa? 1/11 maksudnya apa? 1/11 ni kalau awak bahagikan 1/11, awak akan dapat berapa? Okey, 1/11. Ni 1/11 Okey. Cuba bagikan 1/11. Okey. Ah, 1/11. Cuba bagi. Cuba guna kalkulator. 1/11 tu persamaan berapa? Boleh tak guna kalkulator sekarang? Kalau awak tak nak cakap, awak guna chat saya boleh tengok awak punya chat. Cepatlah. 1/11 berapa? 0.09. Sampai tak 10%? Tak. Tak sampai. Okey. Jadi keseluruhannya adalah layak, okey. Sebab dia kurang daripada 10%. Jadi seterusnya pada 30/6 2017 the construction of warehouse in Shah Alam for the storage of raw materials for the maturing process was completed. The total construction cost including cost of land was 250,000. 1st of September, the whole building in Putrajaya was sold to another company, Amalgamated Industrial, for 400,000 ringgit, of which 150,000 relates to the cost of land. Maksudnya
Dia ada juga yang berkaitan dengan tanah sebab dia dah dia ada beli tanah tu. So daripada harga tersebut kalau awak perhatikan daripada 377,000 dia ada kos tanah ni. Cost of land ni. So macam mana awak nak ni gabungan ni ya. Gabungan daripada yang sebelum ni. State with a reason whether each of the above expenditure qualifies for industrial building. Maksudnya each each maksudnya setiap tu. Sama ada layak ke tidak. Okey. Qualifying building expenditure would be made up of the following. So kita ada legal fees 7,000 tolakkan dengan 1,000. Sebab yang berkaitan dengan tanah, kan yang kita dah tunjukkan situ, yang berkaitan dengan tanah, ini apa? Tak layak. Jadi 7,000 mesti, daripada keseluruhan 7,000 awak kena tolakkan dengan apa? 1,000, iaitu 6,000 sahaja yang layak. Qualifying building expenditure, legal fees ialah 6,000. So, yang pertama yang layak ialah apa? Yang pertama yang layak adalah apa? So saya kena tunjukkan kat sini sekejap. Guna ni guna Microsoft Whiteboard ni sekejap. Ni laju sikit, kejap lagi lah awak kena bersedia, kejap lagi dia akan ni kembang dia punya tulisan tu. Macam dah hang Tapi saya akan guna lagi satu laptop lah nanti kalau tu berlaku gitu. Okey. Jadi kita nak qualifying bukan kuali tu masak bukan qualifying building expenditure. Tulisan saya memang cantik okey. Yang pertama yang layak ialah apa? Yang layak ya. Ni kita dia tanya each ya. Yang pertama yang layak ialah apa? Legal fee ya. Yang kat sini ni. Legal fee and stamp duty. Tetapi awak yang layak hanyalah apa? 7,000 tolakkan dengan 1,000. 1,000 sebab yang berkaitan dengan land tu awak kena ingat lah. Jadi yang layak 6,000. Itu yang pertama layak. Untuk awak claim lah. Yang kedua ialah architect fees. Ini senang je. Senang dapat markah dah. Architect fees. Iaitu berapa? Nanti sekejap lagi kita ada azan. So, berhenti internal roads ni lah architect fees 10,000 okey. Lepas tu internal roads internal roads 50,000. Senang sama je semua. Ambil keseluruhan cuma format dia orang ingat lah. Okey. Kalau tanya sini, soalan pun saya rasa macam gini je. Agaknya soalan dia pun tak pandai nak buat soalan dengannya pensyarah tu. Jadi dia biasanya soalan yang sama, tukar figure sahajanya. Buku pembuat buku ni pun sama setiap tahun, cuma tukar tarikh tu saya tengok construction cost semua dapat 155,000. Okey.
and wiring. Yang kelima ialah wiring and plumbing. Okey. Berapa ribu? 5,000. Awak jumlahkan. Kalau boleh kan? Kalau boleh awak buat dalam kertas boleh tak? Dalam kertas. Yang ni awak dalam kertas supaya awak, kalau baca saja awak tak dapat ingat nanti Mungkin sampai langsung tak boleh nak ingat. Dia soal apa? Qualifying building expenditure. Awak salin dulu. So, kos-kos yang berkaitan dengan tanah, all expenditure connected with land, example cost of land or site, legal fees and stamp duty related acquisition of land and cost of terracing and leveling land does not qualify. Since the part of the building used as an office not more than 101%, the whole building qualifies for industrial building allowance. Mula-mula lah qualifying building expenditure QBE. Awak kena bezakan QBE dengan apa? IB. What is the difference ni? QBE yang berkaitan dengan yang layak, tak layak IB ialah yang berkaitan dengan, so ni jumlah dia berapa sini? 226,000. Okey. IB, industrial building, awak je ambil je, persen je. Industrial building ingat, dia mesti apa? Yang berkaitan dengan 10% rule. Kalau dia kurang 10%, maksudnya the whole qualifying as industrial building. Okey. Yang ini awak dah bagikan kan? 1/11 tadi kan? 1/11 digunakan untuk office. Office ni bukan building bukan industrial. Jadi 1/11 ataupun storing dan sebagainya. Ini kurang daripada 10%. Jadi kita anggap, contohnya kalau kilang tu, yang ini cantik pula dia oh ya Allah, jadi kecil pula tadi. Ni sikit je. Ini digunakan untuk office. Kurang daripada 10%. Jadi keseluruhan kita boleh anggap dia sebagai industrial building. So kalau dapat industrial building, dia kena bezakan industrial building dengan qualifying building expenditure. The construction, lagi satu The construction of a warehouse in Shah Alam does not qualify as the warehouse is not within the same cartridge as the existing factory in Petaling Jaya. Oh, yang seterusnya yang ni yang perkataan Shah Alam dengan Petaling Jaya tu. Yang nombor 2 tu, the construction of warehouse Shah Alam for the storage of raw material. Shah Alam dengan Petaling Jaya, dia dua tempat yang berbeza Kalau satu tempat yang sama, kita boleh ni. Tetapi kalau dia tempat yang beza, does not qualify as the warehouse dia tidak boleh dianggap sebagai warehouse ataupun gudang, kerana ia adalah satu tempat yang satu tempat yang berbeza tak sama tempat. Okey. Jadi dia tidak layak. Awak highlightkan sekejap.
Curtilage ni maksudnya satu tanah yang berdekat. Dia bersambung, bersebelahan ke ya, dalam satu kawasan yang sama. Jadi ia di Shah Alam dengan Petaling Jaya adalah satu tempat yang jauh Kalau boleh tengok jauh. Ini Shah Alam Sebenarnya dia dekat Petaling Jaya. Satu warehouse yang baru, construction yang baru. Dia sebenarnya tiada kena-mengena dengan ni Sebab dia adalah bukan tiada kena, maksudnya dia tidak boleh dianggap sebagai kita boleh campurkan kos dengan Petaling Jaya ni, tak boleh. So dia kena buat akaun lain lah. Jadi tak boleh tak layak kalau kita nak mengambil kira kos-kos sini termasuk kat sini, sebab dia adalah bangunan di Shah Alam terletak bukannya berdekatan. Macam curtilage ni maksudnya dia sampai ke tahap bersebelahan yang bersambungan attached. Okey. Kalau saya tengok dia punya cartilage. Cartilage. An area of land attached to a house and forming one enclosure with it. Maksudnya dia satu yang kata berdekatan, bersebelahan. Cartilage. Okay. So itulah menjawab untuk contoh 19.6. So saya bagi kesimpulan ni lah. Jadi disebabkan tadi 10% tadi 1/11 yang Amira kira ialah kurang daripada 10%. Since the part used for office non-qualifying, office is non-qualifying So kita ada lukis kat sini lagi senang lah. Yang ni office. Office yang ini adalah factory. Ni 1/11. Yang ni 10/11. Jadi kurang daripada apa? Office ni kurang daripada 10%. Jadi keseluruhan ni sebab dia sebahagian kecil saja. Kalau tidak ada susah juga, hilang tak boleh operasi Jadi keseluruhan kita anggap sebagai apa? Dia macam ini kilang lah. Ada mesin kat sini dan sebagainya. Ada department production. Yang ni office. Jadi kalau dikurang daripada 10%, dianggap keseluruhan the whole building qualifies as the industrial building allowance. 226,000 tu 226,000 tu dianggap sebagai. Jadi awak kena kira tadilah. RM226,000 ni. Awak maksudnya awak senaraikan semua. Yang ini dianggap sebagai yang layak sebagai apa? Industrial building. The whole building qualifies. The whole building qualify for industrial building allowance. Mula-mula kita cari belanja yang layak. Yang tak layak awak kena keluarkan. Jadi kita nak tentukan yang 226,000 tu layak ke tidak. Okey, layak ke tidak. So kos kilang ni ialah keseluruhan dia ialah 226,000. Okey. 226,000. Jadi 226,000 ni kita layak untuk menuntut
dengan LHDN sebagai Industrial Buildings Allowance disebabkan hanya kurang daripada 10% digunakan untuk office ataupun yang tak ada kena-mengena dengan apa? Yang tak ada kena-mengena dengan buildings tu factories. Dan seterusnya contoh 19.7. Uh, 19.7 sekali lagi saya akan tunjukkan dia punya, saya akan WhatsApp dia punya gambar dia. Tapi awak semua dah ada kan. So dah ada ni. Sebenarnya kalau kita belajar ni, awak kalau boleh tutup jawapan dululah. Jawapan tu saya akan beri dalam macam tadi lah saya buat ni. Jawapan saya akan beri. Ada kelas ni. Dalam ada kelas dengan kelas. Dengan kelas. So tengah azan, kita rehat dulu 10 minit ni.
Okey, kita kalau boleh kita cepat ya. Sebelum 5.30 ni. $19.7, cuba tengok dekat punya ni. Okay, kita sambung lagi ya. Contoh 19.7. Baik lah ni, okey, nampak tak masalah. Allahu Akbar. Kitty Toys Manufacturing has been in the business of manufacturing toys for sales in Japan since 2012. Maksudnya dia berada di kilang ni kat sini, tapi untuk kilang dia punya produk tu dieksport ke Jepun. The company commenced construction of a factory on 2018 and completed building. Baru siap pada 2020. So dia ada building commence construction ni. Allah. Bukan saya padamkan dia, saya highlightkan . Okay, the cost of building is so dia buat bangunan melibatkan cost of land, legal fees, architect fees, building and approval fees, construction cost, wiring and plumbing. 20% yang highlightkan of the total floor space of the factory building was used as an office. Awak kena ingat industrial building kalau kurang daripada 10% dianggap keseluruhan. Tapi kalau lebih dianggap sebagai tak layak untuk keseluruhan, ini kita claim sebagai industrial building. Kita hanya yang layak sajalah. Kalau tidak, kalau contohnya dia ni kurang daripada 10%, keseluruhan ni kita layak lah. Setelah kita tolak yang lain-lain tu. Tetapi kalau dia tak layak, dia orang kata lebih daripada 20% yang disebut tadi, lebih daripada 20%, jadi kita akan ambil berapa persen. Kalau kita tengok pada definisi yang awal tu, kita ikut proportion, okey. Portion lah. Portion. Kalau saya lukis sekejap ya. Kalau saya lukis, nampak macam okey je hari ni. Saya punya ni, komputer ni. Jadi sini kalau saya lukis ni lebih daripada 20% Alamak, separuh pula. Jadi saya buat
Hmm. Susah juga kalau buat benda 4 segi ni ya. Dia bercantum automatik pula ya. Saya buat gini-gini lah. Ni lebih daripada berapa? Lebih daripada 20%. Sorry, 20%. Jadi sini yang factory dia ni 20%, office. Factory dia, Allah. Allah Akbar, minta maaf banyak. Yang ini dia automatic pula. Kita tak suruh. Saya buat gini je lah. Sini factory ialah 80%. Sini office 20%. Ini tak ada tambung punya. Okey. Jadi untuk ni yang layak ialah 80% sahaja portion dia. 80% saja yang layak daripada keseluruhan 1200. Tetapi daripada 1200 ni awak kena pasti, kalau yang berkaitan dengan land, ada perkataan land Cuba awak cari yang land mana, perkataan land. Ni land, awak highlightkan land. So ada yang land sahaja awak awak tolakkan sahaja. Okey tak? Okey. Jadi yang layak ialah contohnya 1200. Kalau awak nak satu-satu pun boleh. Satu-satu kira. Tapi kalau nak senang, keseluruhannya ialah berapa? Qualifying QBE Qualifying Building Expenditure. Jadi kalau keseluruhan dia ialah 1200 ni, 1200 total dia. Yang tak layak awak kena tolak Mana awak tolak yang saya bulatkan berapa? 150 dengan 10. Okey, yang berkaitan dengan land tolak 150, tolakkan dengan 10. Dan awak akan dapat sini berapa? 1000. Maksudnya 80% bukan daripada 1200 kan? Jadi 80% daripada apa? 80% kalikan dengan ni. Darabkan dengan 1000 kan kalikan dengan 1200. Jadi awak akan dapat yang layak ialah berapa? 800. Okey. Yang layak hanya 800. Awak salin jap.
Okey, bagus. And then maksudnya 80% je kita ikut dia punya portion 80% kalikan dengan 1,000 ataupun 1 juta ialah 800,000. Kenapa ada bukannya 1,000? Kalau awak tengok yang kat atas tu 000 kan. Kalau 1,000 awak tambah lagi 000. Okey. So 80% kalikan dengan 1 juta. Okey. Okey, saya akan speed untuk awak habiskan ni. Initial allowance muka surat 350. Initial allowance perkataan initial adalah awal. Bukan awal sehari, ini awal permulaan. Allowance permulaan, initial ni ialah macam kat stesen kereta api, kalau contohnya daripada JB awalnya, initial ni awalnya 10% on and initial allowance. Awak dapat initial allowance maksudnya daripada awak dah kira QBE tadi, qualifying bidding expenditure, di mana yang layak hanya cost lah, land tak layak kan. So initial allowance daripada QBE awak kira tadi, yang awak layak ialah, ni bukan IB lah, QBE tadi, yang awak kena tolakkan dengan land. Jadi kalau initial allowance awak ingatkan, awak akan dapat, awak layak 10% kalikan dengan QBE. He incurred QBE dan the building was in use about be used as industrial building. Maksudnya building itu digunakan untuk industrial buildings. So kalau dia bukan untuk industrial building pun tak layak Industrial building untuk buat factory lah. Dan syarat ketiga ialah the person own the building. Dia bukan orang lain. Person yang dekat, contohnya manager ke ataupun director kat situ, ataupun pengarah atau owner, ada nama kat situ Annual allowance. Annual maksudnya setiap tahun Annual ialah setiap tahun. Annual ialah setiap tahun. Tadi ialah initial sekali saja. Untuk annual allowance is 3%. Awak highlightkan boleh tak? 3% on QBE computed on straight line basis. Straight line maksudnya terhadap apa? Terhadap cost Straight line maksudnya terhadap cost. Ingat tak dulu depreciation? Contohnya cost kereta awak ialah, cost building awak ialah 100,000. Cost yang asal kali je lah dengan 3%. Contoh Well, industrial building is used to derive income. IBA para 16B, paragraph 16B, IBA are restricted to 10% rule. 10% rule. Apa maksud 10% rule? If the rent out portion more than 10%, part used as IB is eligible for IBA. If rent out portion is less than equal 10%, the whole building eligible for. Ini maksudnya kita ada building macam tadi juga lah Kalau 10%, kurang daripada 10%, kecil saja sebahagian kecil, digunakan untuk apa? Untuk rented out. Rent out. Bukan digunakan untuk building. Jadi keseluruhan dianggap layak. Tetapi kalau lebih daripada 10%, kita akan mengira portion dia ataupun part dia. Annual allowance is given to person who has incurred QBE. Ni sama jugalah kelayakan dia. Meaning dekat habis meaning of disposal. Okay. Meaning of disposal,
The sale, transfer of assignment of the relevant dispose maksudnya berapa? Maksud dispose? Dispose maksudnya menjual kita jual. Jual ataupun jual lah senang. Pening kalau awak. Dia ada macam-macam NIB is disposed on the sale or transfer or assignment of the relevant interest of building where RI lah relevant interest relevant interest. Maksud relevant interest ni awak tengok muka ni 357 Relevant interest is the interest in the building to which the person who incurred the expenditure was entitled to when he incurred it. When a person is entitled to or two more interest in building when he incurs qualifying expenditure. Maksudnya adalah kilang itu ada digunakan untuk tujuan lain sama ada untuk tujuan lain, bukan untuk factory pun Where RI relevant interest depends on the durations of concessions, the coming to end of concession Konsesi konsesi si awak beri kepada satu orang lain kepada parti yang lain. So ia juga bergantung kepada tempoh konsesi. Macam contoh kerajaan kerajaan beri konsesi tol ataupun jalan highway tu kepada ada satu company itu maksudnya konsesi. So tempoh itu hak dia lah, 20 tahun ke 30 tahun. Kalau melanggar konsesi, kerajaan kena bayar. NIB is disposed on the sale. Awak jual, awak beri kepada orang lain where RI is leasehold interest demolition or destruction of the building. Maksudnya awak musnahkan bangunan. Awak tengok bangunan tu kita musnahkan, kita bom kan kita bom bangunan tu, hancur sebab kita rasakan dia dah lama, so kita robohkan the building is to be used as NIB, right? Relevant interest. Apa maksud relevant interest? Interest in the building to which the person who incurred the expenditure was entitled to when he incurred it So relevant interest, apakah kepentingan pada bangunan tersebut untuk pembelanjaan tersebut Rented premises maksudnya where taxpayer rents and use NIB and incurs QBE such as renovation cost, and LBA on renovation cost shall be granted. Rented premises maksudnya dia menyewakan sebahagian daripada bangunan itu untuk disewakan pada orang luar. Disposal value. Disposal value maksudnya apa? Contoh bangunan tu kita nak jual, tak laku pun kadang-kadang tak laku, kadang-kadang dia lebih. So general the greater of market value or net profit. So maksudnya nilai dia ialah berdasarkan harga pasaran. Harga pasaran maksudnya apa? Harga pasaran maksudnya
bangunan tu kalau contoh, kalau sekarang sekarang harga kilang contohnya 1 juta. Kalau kat mana-mana kat muda.my ke, kalau awak tengok 1 juta. Kadang-kadang ada yang penilai hartanah dia boleh tahu harga pasaran. So ia juga berdasarkan tu lah. Kadang-kadang berdasarkan bank beri pinjaman tu market value. Yang kedua, the greater of net profit. Net profit maksudnya harga bersih yang telah dipersetujui dengan penjual dan pembeli lah. So mungkin ada bangunan tu ada hutang, ataupun ada harta. So nilai tu akan diberi oleh penjual atau pembeli, net profit. Insurance compensation whichever is greater, compensation received or market value. Okay, kita dah habis. Nanti awak boleh tengok lah contoh contoh 19, example 19.14 19.14. Cuba tengoklah semua contoh tu boleh 19.14 dengan banyak ni 19.10. Tengok kat rumah dulu 19.10. Cuba tengok boleh tak? 19.11. 19.10 page 352 19.11 page 355. 19.12 page 355 19.13 19.14. Kalau saya nak buat satu-satu sama je Kalau saya nak buat satu-satu tak habis lah awak tu. So awak punya ni awak kena juga. Nanti antara yang banyak-banyak ni saya akan bincang lah bincang minggu net kelas ataupun kelas yang lagi satu. So awak cuba dulu yang semua ni. Semua ni awak cuba Jadi awak lebih faham lebih banyak. Dia bagi contoh industrial allowance, annual allowance. Okay. Jadi hari ni saya rasa puas hati sebab tak ada gangguan Tak ada gangguan.